Okey, baik murid-murid, kita buat lagi satu modul. Modul 13, kertas 2, muka surat 176. Okey, soalannya yang pertama, maklumat 1, mencatatkan hasil pemerhatian Abdullah tentang panjang bayang-bayang sebatang kayu di tengah padang dari jam 8 pagi sehingga 6 petang. Okey, apa maklumat yang dapat dikumpulkan oleh Abdullah ni? Okey, pada pukul 8 pagi, panjang bayang-bayang kayu adalah 4 meter. Pukul 10 pagi, panjang bayang-bayang 2 meter. 12 tengah hari, panjang bayang-bayang 0 meter. Pukul 2 petang, panjang bayang-bayang 2 meter. Pukul 4 petang, panjang bayang-bayang 4 meter. Seterusnya, panjang bayang-bayang 6 meter pada pukul 6 petang. Okay, apa yang perlu kita buat? Berdasarkan maklumat 1, persembahkan data dalam bentuk yang sesuai. Okey, daripada ayat ni tadi, kita nak pindahkan data dalam bentuk yang sesuai. Okey, murid-murid boleh pilih sama ada nak buat dalam bentuk carta palang ataupun dalam bentuk jadual. Tapi cikgu rasa sesuai lagi dalam bentuk jadual, senang untuk kita tengok perubahan panjang bayang-bayang dia ya. Okey, lengkapkan jadual ni. Okey, masa 8 pagi. 8 pagi, panjang bayang-bayang kayu 4. Okey, jadual ni masa, dia punya pemboleh ubah dimanipulasi masa. Pemboleh ubah bergerak balasnya panjang bayang-bayang. Okey, kita tengok isu pukul 8 pagi, panjang bayang-bayang 4 meter. 10 pagi, panjang bayang-bayang 2 meter. Pukul 12 tengah hari, panjang bayang-bayang 0. Okey, pada pukul 2 petang pula 4 meter. Pada pukul 2 petang, panjang bayang-bayang 2. Okey, pada pukul 2 petang, panjang bayang-bayang 2. Pada pukul 4, panjang bayang-bayang 4. Dan pada pukul 6, panjang bayang-bayang adalah 6 meter. Okey, kita ubahkan je lah daripada maklumat ni, kita pindahkan ke dalam bentuk jadual. Okey, yang ni murid. Okey, seterusnya, soalan seterusnya. Okay, berdasarkan data jawapan di 1A, nyatakan corak perubahan panjang bayang-bayang. Kita tengok corak tadi, corak perubahan panjang bayang-bayang yang berlaku. Okay, tengok balik jadual. Sebab tu cikgu kata mudah dalam bentuk jadual. Okey, 4, 2, 0. Corak dia 4, 2, 0. Corak dia ya, menurun. Okey, lepas tu 2, 4, 6. Ada 2 corak di situ. 4, 2, 0 menurun. 2, 4, 6 meningkat ataupun menaik. Ya. Okey, ada 2 corak. Jadi murid-murid tulis 2 corak di situ. Menurun, koma, meningkat. 2, menurun, meningkat. Mengapakah berlakunya perubahan panjang bayang-bayang? Bagi jawapan di 1B. 1B. Mengapakah berlakunya perubahan panjang bayang-bayang? Bagi jawapan di 1B. Okey, kenapa panjang bayang-bayang berubah? Okey, ingat lagi. Kenapa panjang bayang-bayang berubah? Disebabkan oleh bumi. Bumi berputar pada paksinya. Bumi berputar pada paksinya menyebabkan perubahan panjang bayang-bayang akan berubah. Ya. Okey, berdasarkan maklumat di 1A, jadual tadi berikan satu inferen tentang bayang-bayang pada pukul 12 tengah hari. Okey, tengok balik. Okey, pada pukul 12 tengah hari, 0, tiada bayang-bayang. Maksudnya tiada bayang-bayang terbentuk pada pukul 12 tengah hari. Mengapa? Okey, tulis kat situ.
tiada bayang-bayang terbentuk pada pukul 12 tengah hari ataupun PM kerana apa tiada bayang-bayang? Kerana matahari berada tegak di atas apa murid? Di atas kayu. Di atas kayu. Okey. Tiada bayang-bayang terbentuk pada pukul 12 tengah hari kerana matahari berada tegak di atas kayu. Jadi tiada bayang-bayang yang terbentuk pada pukul 12 tengah hari itu ya murid-murid. Okey, seterusnya nyatakan dua sifat cahaya yang menyebabkan bayang-bayang objek terbentuk. Okey, dua sifat cahaya yang boleh menyebabkan bayang-bayang terbentuk. Okey, yang pertama cahaya bergerak lurus. Cahaya bergerak lurus. Yang kedua, cahaya tidak boleh menembusi objek legap. Ingat lagi objek legap? Okey, dua sifat cahaya yang menyebabkan pembentukan bayang-bayang adalah cahaya bergerak lurus, cahaya tidak boleh menembusi objek legap. Objek legap ni adalah objek yang tidak boleh cahaya tidak boleh menembusinya ya. Okey, dua sifat cahaya ni, cahaya bergerak lurus, cahaya tidak boleh menembusi objek legap. Okey, seterusnya rajah 2 menunjukkan empat tempat yang berlainan di bumi. Rajah 2 menunjukkan 4 tempat yang berlainan di bumi. Okey, ada cahaya matahari, ada 4 tempat R, U, T, S. Ni 4R, U, T, S. Bumi kita berbentuk sfera, ada 4 tempat di permukaan bumi ni ya. Okey, ini adalah cahaya matahari. Okey, berdasarkan ini adalah apa ni murid-murid? Pembentukan siang dan malam. Kejadian siang dan malam. Kalau menghadap ke matahari, bahagian bumi yang menghadap ke matahari ni akan berlakunya waktu siang. Bahagian bumi yang membelakangi matahari ni akan mengalami waktu malam. Okey, berdasarkan rajah 2, tempat manakah yang akan mengalami waktu tengah hari? Tengah hari maksudnya matahari berada tepat di permukaan bumi, menghala betul-betul pada permukaan bumi tersebut. Pada kedudukan yang mana? Yang matahari tepat berada di tengah-tengah pada pukul 12 tengah hari. Okey, ya, pada permukaan R. Okey, tulis kat situ R. Pada tempat R. R ni tengah hari. Okey ya. Okey, tandakan right pada aktiviti yang mungkin dilakukan oleh seseorang yang berada di tempat T. Okey, kalau yang ni tengah hari, bagaimana pula keadaan di T? Ni tengah hari, siang, tengah hari. Okey, selepas 12 jam, jadi tengah malam. Okey, apa aktiviti yang dilakukan pada waktu tengah malam? Tidur ke bermain? Sudah tentulah tidur. Okey, boleh faham? Okey, sama juga. Kejadian siang dan malam ni juga disebabkan oleh bumi berputar pada paksinya. Okay, ada lagi dah soalan lain? Okey, dah habis. Tak ada dah soalan lain. Okey, setakat itu dulu kelas tambahan kita pada hari ini. Okey, cikgu harap murid-murid dapat menjawab soalan modul 12 dan 13
bahagian kertas 2. Okey, setakat itu dulu. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.